Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu hangat minggu ini ialah isu orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dari segi undang-undang, kalau ikut Perlembagaan Malaysia, memang orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab perlembagaan tidak sebut bangsa, agama ataupun jantina Perdana Menteri. Dari segi teori, Ambiga boleh jadi Perdana Menteri. Walaupun dia perempuan, bangsa India, beragama Hindu. Legally, correct. Yang ada orang yang sokong. Mereka kata sudah sampai masa. Kalau England boleh dapat Rishi Sunak, seorang bukan orang putih, bukan Kristian, menjadi Perdana Menteri. Apa salah kalau Malaysia juga? Sejarah England ialah 2000 tahun. Bila orang Roman mula-mula masuk England, itu boleh dikatakan 65 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, 65 BC. Lepas tu macam-macam jenis manusia masuk. The Saxons, the Vikings, the Normans. Jadi, England ni dijajah oleh bermacam-macam superpower semasa itu. Dan 1000 tahun dulu, tahun 1066, 1066, Norman mari, kalahkan Saxon, mentakluk England, dan semenjak tu England mendapat raja yang boleh dianggapkan sebagai the United Kingdom, raja bagi keseluruhan England. Yang sebelum tu banyak raja di merata ceruk England ni. So it's a different kind of history. Malaysia ni kita baru merdeka berapa puluh tahun, tak sampai 100 tahun. Dan sejarah Malaysia ni bermula bila? Kalau kita nak ambil sejarah Malaysia ni, bermula apabila British masuk lah, kata, dan menakluk seluruh Malaysia. Sebelum tu Portugis, lepas tu Belanda, tapi hanya di Melaka. Tak di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia ni berlaku selepas, boleh katakan dalam 300 tahun, tak sampai 300 tahun. So our history very short. Tak boleh kita banding England yang 2000 sejarah banding dengan kita ni 200 tahun sejarah. Itu satu perkara. Satu lagi perkara ialah dia orang kata mustahil. Walaupun perlembagaan ni benar, orang bukan Melayu, bukan Islam, orang perempuan baik, benar mereka jadi Perdana Menteri, tapi oleh kerana orang Melayu ni majoriti. Ada yang cakap Melayu ni beranak, ramai anak banding dengan orang bukan Melayu. Dia tak kisah ni berapa anak you ada. You ada 4 isteri, 20 anak sekalipun, itu akan tidak menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Yang menentukan siapa jadi Perdana Menteri ialah ahli parlimen. Macam kes Anwar. Anwar hanya 82 je ahli parlimen. Tapi oleh kerana he was the largest minority, bukan majority, largest minority, maka Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong lantik Anwar as a minority prime minister, bukan as a majority prime minister. Sebab apa? Pakatan Harapan ni dan juga Barisan Nasional ni, ya sangat nak dapat 2/3 majority. Sampai dia sanggup 50 juta, 30 juta dia orang bayar ahli parlimen suruh lompat. Dia nak ekstra tu, berapa buah kursi ekstra dia nak. They want to make sure they get 150 over. 148 yang dia orang ada sekarang tak cukup. Dia orang nak dalam, kalau boleh dalam 160 lebih dari 222. Sebab apa? Takut ahli parlimen mati ke, lompat ke, dia kehilangan 2/3. Why? Sebab apa 2/3 ni penting sangat. Padahal masa dulu pun kerajaan telah dibentuk tanpa 2/3. Tak ada hal pun. Dengan 1-2 kerusi je majoriti. Simple majority, 1-2 kerusi pun okey. Boleh bentuk kerajaan.
Mereka perlukan 2/3, iaitu lebih dari 148. Kalau 148 tu ngam-ngam. Satu kursi hilang habis. 2/3 you melayang. Dia nak tentukan tengok margin. Sekurang-kurangnya kalau boleh 15 kursi margin. Mati seko 2 ahli parlimen atau mereka lompat ke whatever. 2/3 majoriti mereka masih kekal. Why 2/3? Sebab apa ni? Paranoid sangat. Nak 2/3 campur 15 kursi atau campur 20 kursi. Ini kerana persepahaman semula, redrawing the boundaries, election boundaries ni, kita perlu 2/3. You need 2/3 majority in parliament to redraw the boundaries dan tambah kerusi parlimen. Dan rancangan mereka ialah tambah kerusi parlimen, di mana kerusi parlimen tu besar sangat. Pecah 2 atau pecah 3. So, macam ia ada Petaling Jaya misalnya kan, pecah 2, Ipoh pecah 2. So, dia nak pecah 2 ataupun 3, beberapa kerusi lagi. So, mungkin dia ambil, katalah, dia orang ambil panduan 50,000 pengundi. 50,000 voters, satu kerusi. Kerusi parlimen. So, plus minus, 45 ke, 55 ke, so dia take 50 plus minus 10%. So, kalau macam tu, banyak kursi melebihi 50,000 pengundi. Dan kalau kerusi parlimen yang melebihi 50,000, 100,000, 150,000, 100,000 pengundi boleh pecah 2, 150 pengundi boleh pecah 3. So, you dapat 2-3 kerusi daripada kerusi yang ramai pengundi. Yang bawah 50,000 tu, katalah kalau ada 2 kerusi 20,000, mungkin boleh cantum jadikan 1. Nak bagi dia, kalau 20,000 lebih, hanya 20, Putrajaya misalnya, mungkin dia akan cantum Putrajaya dengan satu lagi kerusi parlimen, jadi Putrajaya doesn't exist anymore. Sebab sikit sangat pengundi. Sebagai contoh lah. So, what they're going to do now, dia akan kaji balik jumlah pengundi tiap-tiap kerusi dan mereka akan guna ukuran yardstick 50,000 plus minus 10%. So, jumlah kerusi sekarang 222 naik kepada 300 kerusi. So, kita akan ada 300 ahli parlimen. 300 ahli parlimen tu maknanya kos kepada negara tinggilah. You have to not only pay for 300 ahli parlimen, gaji, allowance, gedebuk-gedebak, dan peruntukan ni, peruntukan tu. Tapi apabila mereka pension, mereka terima pension selepas mereka bukan lagi ahli parlimen. So, akan berlaku jumlah ahli parlimen, sitting members of parliament plus retired members of parliament, it will cost the country billions of ringgit. Berbilion-bilion ringgit nak bayar ahli parlimen yang in office dan ahli parlimen yang sudah bersara. A lot of money. Duit yang sepatutnya diguna untuk bina sekolah, bina hospital akan diguna untuk bayar ahli parlimen. Ahli parlimen bukan saja yang in office tapi yang retired. And yang retired ni lebih banyak perbelanjaan dari segi pension dia dan sebagainya. Anyhow, itu satu hal lah, kos ahli parlimen. Tapi yang penting, kalau kita increase, kita tambah ahli parlimen dari 222 ke 300 terlebih dahulu, kita perlu 2/3 parlimen meluluskan. So, kalau Pakatan Harapan Barisan tidak ada 2/3 di dalam parlimen, mereka tak boleh buat. Maknanya kekallah 222 kerusi parlimen. Kalau nak naik sampai 300 kerusi parlimen, tambahan hampir 80 kerusi baru, dan Sarawak pun dah umum mereka akan tambah, dan Sarawak, Sabah dan sebagainya. And especially di pantai barat. Kalau di pantai timur ni, ataupun di Malay Heartland lah, termasuk Kedah, Perlis, baik Terengganu, Kelantan, dia tidak akan tambah. Dia akan tambah in the congested areas, heavy areas. Heavy areas ni will be Penang,
Perak, Selangor, Johor dan sebagainya. So bermaknanya parlimen terlebih dahulu, parlimen kena lulus tambahan kerusi dari 222 ke 300. 2/3 parlimen. Kalau simple majority tak boleh. Pasal tu penting bagi Pakatan Harapan untuk kontrol 2/3 parlimen. Dan dia tak mau ngam-ngam 148. No, kena tambah lagi 15-20. Extra, above 2/3. Kok hilang 1-2 kerusi, 2/3 tu masih kekal. Itu satu. Satu lagi itu, tambahan kerusi parlimen ataupun breaking up the existing parliament seats kepada 2 ataupun 3, banyak akan berlaku di kawasan bukan Melayu. So, bermaknanya akhirnya dengan 300 kerusi parlimen, termasuk yang baru tu, jumlah kerusi pengundi Melayu akan kurang dari separuh. You will end up with maybe 110 kerusi parlimen Melayu banding dengan 190 ataupun 120 lah kata kerusi majority Melayu banding dengan 180 kerusi bukan Melayu. Itu that's what is going to be in the end. So dengan katalah 120 kerusi Melayu banding dengan 180 kerusi bukan Melayu, tak apalah orang Melayu kahwin 4 dan setiap isteri ada 4-5 anak. It doesn't matter. Because dia berdasar bukan kepada ramai mana anak orang Melayu ada, macam dia orang duk cerita tadi. Saya tengok ada komen. Tak akan berlaku, mereka kata. Mustahil orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri sebab orang Melayu ni beranak ramai. Cina dia 1 anak, 2 anak. Orang Melayu 4-5. Itu pun kalau banyak bini, lagi banyak anak. That's not the criteria. Even you beranak macam rabbit pun tak apa. Yang penting 300 kerusi parlimen. Berapa kerusi majoriti Melayu, berapa kerusi majoriti bukan Melayu. Dan Sabah dan Sarawak sudah mengeluarkan kenyataan mereka sokong Perdana Menteri bukan Melayu, bukan Islam. Sabah dan Sarawak. So Sabah Sarawak pun apabila kita tambah kerusi dekat Semenanjung, kalau ikut perjanjian kita kena tambah 25% kerusi di Sabah Sarawak. So setiap 4 kerusi itu 3 di Semenanjung, 1 kena di Sabah Sarawak. So dalam tambahan kerusi 80 tu, bermaknanya lebih 20 atau 20 lebih akan pergi ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak sekarang ada 57 dengan Labuan. So kalau tambah lagi, mereka ada lebih kurang hampir 80 jumlah kerusi. Atau 75 jumlah kerusi daripada sekarang 57 Sabah, Sarawak dan Labuan. So Sabah Sarawak will also see an increase. Sekurang-kurangnya, katalah 25 kerusi lah kata. So, kalau Sabah Sarawak 25 kerusi, iaitu 25, 25%. So, the jumlah kerusi increase also ke 80. Dan di Penang, Perak, Selangor, Johor akan juga increase. So, in the end, yang 80 kerusi tadi itu tambahan, ialah is going to be kerusi bukan Melayu. Majority bukan Melayu. So akhirnya Malay population jatuh ke 60%. Apa Malay population 60%, tapi jumlah kerusi bawah 50%. That's going to be the ratio. So it's not going to be balanced in the sense of population. Tak. Sebab ramai orang Melayu ni masih di bawah umur dan ramai orang Melayu tidak daftar untuk mengundi. So it does not matter sekarang ni bila you kata orang Melayu ramai. Ya, orang Melayu ramai tapi number 1 bawah umur, belum boleh mengundi. Number 2, tak daftar sebagai pengundi. Mereka akan kira hanya pengundi. So kalau pengundi di situ 50,000 tapi rakyat mungkin 100,000. Dia tak ambil rakyat 100,000, dia ambil pengundi 50,000. Dan orang Melayu ni sebab tidak berusaha,
untuk mendaftar sebagai pengundi dan sebagainya. Dan ramai yang beranak sampai 4-5 anak ni masih sekolah, belum lagi reach voting age and so on. So this is going to be a problem bagi orang Melayu masa depan. Iaitu orang Melayu tidak lagi kontrol parlimen. The majority dalam parlimen orang bukan Melayu. Dan orang bukan Melayu ni berusaha berusaha untuk mendaftar dan berusaha untuk keluar mengundi. Banding orang Melayu ni kadang-kadang dia orang tak berapa kisah tentang politik, tentang mengundi atau tentang daftar sebagai pengundi. So this is going to be the problem. Malays are complacent, Malays are lazy, and Malays tak kisahlah. Asal aku boleh enjoy, lantaklah yang lain tu. Not my business. So this is the problem that's going to happen. And dengan mereka kontrol 2/3 majoriti dalam parlimen sekarang, dan dengan majoriti itu bertambah, tiap-tiap bulan ada je kes orang perikatan, orang parti Pribumi Bersatu akan lompat. Walaupun tidak keluar parti, menyertai parti UMNO misalnya, atau menyertai parti PKR, tapi dalam parlimen dia orang akan sokong. So bila dia orang sokong usul untuk menambah kerusi parlimen dari sekarang 222 ke 300, mereka akan sokong. Bila sokong tu lulus, bila lulus, kerusi Melayu akan tenggelam ke bawah 50%, iaitu kata dalam 110 ke 120 kerusi parlimen, banding dengan 180 atau 190 kerusi parlimen Sabah, Sarawak dan bukan Melayu. So masa tu not impossible. Walaupun kata dia orang dok kata tadi ni orang Melayu beranak ramai anak, it doesn't matter, because dari segi jumlah kerusi parlimen, lantaklah bangsa kau dia anak ramai ke ataupun you give birth like rabbit ke, it doesn't matter. Yang penting ni 300 kerusi parlimen, lebih dari separuh kerusi parlimen dikontrol oleh bukan Melayu dan Sabah dan Sarawak. So, akhirnya 300 ahli parlimen ataupun 60% dari jumlah ahli parlimen akan memilih Perdana Menteri. Dan oleh kerana 60%, kalau mana Pakatan Harapan kontrol hanya 30% kerusi parlimen. 30%. Dalam kontrol 1/3 atau 30% kerusi parlimen, Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Hanya 1/3 saja. Tak sampai pun 50. Dengan hanya 1/3 kerusi parlimen, Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia orang kontrol 60%, dengan kerusi baru ni yang they will create this new parliament seats, Agong tak boleh reject. Agong terpaksa consent, terpaksa perkenan untuk lantikkan Perdana Menteri bukan Melayu, oleh kerana 60% ahli parlimen sudah memilih dia. Agong can't do anything. So the problem is now, orang yang memilih Perdana Menteri bukan pengundi, bukan Agong, tapi ahli parlimen. Dan apabila you control 60% kerusi ataupun lebih di dalam parlimen, maka you decide lah siapa jadi Perdana Menteri. Baik India, Cina, Hindu, Buddhis, lelaki, perempuan ataupun pondan, it does not matter. So this is going to be the issue. Sebab tu dia orang ni banyak duduk bincang dalam minggu ni hangat. Tapi ada yang kata it's not going to happen. Anwar kata mustahil ini berlaku. No, tak mustahil ini. Kalau orang macam Anwar, a convicted criminal, Anwar ni convicted criminal, yang dia punya conviction masih kekal, masih on record, yang dia diampunkan hanya hukuman, sentence, conviction, sabitan tak ada, sabitan masih there, is still there. Yang dia kata Anwar ni dibersihkan, no, tidak dibersihkan. Anwar tak pernah dibersihkan sebab bukan kuasa Agong
untuk membersihkan Anwar. Hanya Tuhan saja boleh bersihkan Anwar, not Agong. Dan kalau orang macam Anwar ni, a convict, ex-convict, yang telah diberi pardon, tidak ikut SOP. Anwar punya pengampunan tu pun tak betul. Cara pengampunan tak betul. Tapi kalau orang macam Anwar boleh jadi Perdana Menteri, apa salah orang lain jadi Perdana Menteri? Walaupun dia bukan Melayu, dia bukan Islam, sebab Anwar jadi Perdana Menteri ni kalau nak ikut tak sah. Tapi kalau ikut perlembagaan, Ambiga boleh sah jadi Perdana Menteri. So that's the issue here, and kita tengok apa akan berlaku. Sebab kalau betul dia orang naikkan, dia orang tambah kerusi parlimen dari 222 tambah ke 300, maknanya itu akan bermula langkah pertama untuk orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan unless dia orang pindah perlembagaan, kalau dia pindah macam perlembagaan negeri lah misalnya, perlembagaan negeri ni yang boleh jadi menteri besar, kecuali negeri-negeri yang tidak ada menteri besar. Yang negeri ada menteri besar, negeri bersultan, negeri beraja, kena orang Melayu Islam menjadi menteri besar. Ini di dalam perlembagaan. So kalau perlembagaan Malaysia, the Federal Constitution of Malaysia juga dipindah, bahawasanya hanya orang Melayu Islam lelaki boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau tidak pindah, maknanya is open to any race, any religion, any gender. And that is the legal position mengikut Perlembagaan Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.